Esok Ramadan, esok kita ambil puasa. Kita nak niat puasa sebelum tidur ke waktu sahur. Sebabnya ada orang cakap niat ni sebelum tidur. Orang cakap pula niat sebelum sahur. Satu ni lah. Nak tanya balik lah. Baik anak-anak semua, kita telah saksikan sebentar tadi video pendek berkenaan adik Muammar kita yang dalam keadaan ragu-ragu, agak confused bilakah niat puasa ni yang sebenarnya, bilakah waktu niat ni. Mungkin boleh jadi bukan adik Muammar saja yang mengalami peristiwa begitu, keadaan begitu. Boleh jadi anak-anak lain di luar tu pun turut sama tertanya-tanya bilakah waktu niat. Kenapa Ustaz nak bincang bab niat? Jadi di awal-awal Ramadan ini Ustaz nak ceritakan pasal niat ini supaya kita dalam tempoh sebulan puasa ni, puasa kita itu mengikut jalan syarak yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Okey. Baik. Bila kata bab niat ni, anak-anak semua, niat ni wajib ke tak wajib? Kalau tak perlu niat boleh ke tak? Tak payah niatlah Ustaz. Ada asal puasa takkan kita kan dah puasa. Kita kan dah puasa, mestilah kita diterima puasanya. Tak payah niat pun tak apa. Boleh jadi dia tu nak berpuasa sebab apa? Dia nak puasa tu sebab apa? Ada orang kata siapa tak puasa dia tak dapat duit raya. Dia bukan puasa untuk Ramadan, dia berpuasa nawaitu sauma. Sauma apa? Sauma fulus. Dia berpuasa sebab nak duit, bukan puasa Ramadan. Jadi niat tu penting. Ada mak dia kata siapa puasa penuh tahun ni sebulan dia puasa penuh, mak akan bawa dia pergi jalan-jalan. Dia pun puasa, dia tak pasal niat pun. Dia puasa je, dia puasa saja. Dia duk rasa puasa dia sah. Tapi rupa-rupanya puasa dia tak sah sebab dia berpuasa bukan niatkan untuk Ramadan, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lain, niatkan benda yang lain. Sebab tu kita kena hati-hati dalam bab ni semua, biar kita tahu, biar kita faham dan biar kita memahami sepenuhnya bagaimanakah kesempurnaan berpuasa bulan Ramadan ni mengikut jalan syarak yang telah ditetapkan dalam agama itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, baik kita tengok sikit je Ustaz bahaskan tempat ni pendek je, mudah je. Anak fokus saja, jangan toleh kiri kanan belakang naik atas. Tolong tonton video ni sampai habis. Bila anak faham tadi, anak dapat ilmu, boleh sampaikan pada orang lain, boleh mengajar orang lain, kita dapat pahala, ustaz dapat pahala, anak-anak juga turut mendapat pahala, dan insya-Allah puasa kita tahun ini mendapat puasa yang terbaik insya-Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya ada kafarah, penghapus kepada dosa itu. Baik, kita terus. Ustaz fokus pada tempat niat ni terus. Niat ini mesti, sebab dia termasuk arkanus saum. Dia rukun termasuk dalam rukun berpuasa. Bila kita rukun dalam puasa ni ada dua sahaja. Ustaz ulang. Anak-anak dah belajar ni, lagi anak tahun 6, tahun 5 dah belajar bab puasa ni. Bila kata arkanus saum, maknanya dalam bab rukun puasa tu ada dua je. Allah, senangnya ingat Ustaz, dua je. Kalau masuk periksa pun boleh ingatlah. Apa dia? Pertama, niat. Apa pertama? Tak dengar? Niat. Yang kedua, apa dia? Menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang boleh membatalkan puasanya bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Uish, panjangnya Ustaz yang kedua ni, nak ingat yang senang macam ni lah. Ustaz sebut dia puasa, dia tak makan, dia tak minum dan tak buat perkara yang boleh batalkan puasa dia. Bermula bila? Terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, dua tu.
Tu dua rukun tu je, mudah je ingat anak. Sekarang ni kita nak bincang bab niat yang dulu mudah. Okey. Tapi nanti ada yang nanti dalam peperiksaan mungkin boleh jadi kena tanya juga balik, rukun puasa ada berapa? 2. Anak-anak boleh jawab. Baik. Balik pada bab niat kita ni, bila dah faham tadi rukun, okey, bila macam mana nak niat tu? Boleh tak niat bahasa Melayu ustaz? Bahasa Jawa ke, bahasa Sepanyol ke, apa jenis bahasa, boleh tak? Tak payah pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kita dengar nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillah ta'ala. Begitu ke? Kita punya mesti bahasa Arab kan niat puasa. Bahasa Melayu tak boleh ke? Sahaja aku berpuasa pada esok harinya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Bahasa Sarawak lah. Kami niat esok nak puasa. Esok nak puasa untuk tahun tu kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Ustaz orang Sarawak, jadi ustaz pakai contoh niat dalam bahasa Sarawak. Boleh tak? Sekejap lagi ustaz akan jawab. Baik. Kita terus pada bila niat dulu. Niat ini kata para ulama dalam bahas niat puasa Ramadan ni dipanggil at-tabyid. Apa makna at-tabyid? Iaitu bermalam-malam. Maknanya melakukan niat itu pada waktu malam sahaja. Tengok kata ulama, wa huwa ay yatawafara ladaihi al-qasda fil lail. Maknanya apa? Mereka itu orang yang meniatkan puasa adalah fil lail, waktu malam. Yatawafara ni ada melimpah-limpah. Maknanya berulang-ulang, maknanya bukan ulang, maknanya dia kalau boleh niat itu selalu diniatkan, lalu diniatkan pada malam hari itu, bukannya sekali je kena niat. Kalau boleh banyak kali tak apa, esok puasa Ramadan, ya Allah esok aku nak puasa Ramadan kerana Engkau ya Allah. Tak apa, tak ada masalah. Dia qasad begitulah hati dia. Tapi disebut fil lail, waktu malam. Bilakah dikatakan waktu malam? Cuba jawab. Pukul 12 malam sampai ke esok ke ustaz? 12 malam tu boleh panggil malam ke ustaz? Dia kata, tak. Aku dengar imam dekat surau selalu pasang niat lepas tarawih. Waktu tu dipanggil malam kot. Baik, kata para ulama, iaitu ghurubus syams. Apa makna ghurubus syams? Terbenam matahari. Bilanya terbenam matahari? Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan duduk nak buka puasa. Bila kata masuk waktu maghrib tu. Itulah mulanya al-lail, ghurubus syams. Sebab tu kenapa kita tarawih, maknanya tarawih itu buat pada malam sebelum hari pertama kita puasa tu. Sebab azan maghrib itu sudah menunjukkan telah masuknya hari pertama bagi Ramadan, azan maghrib itu. Jadi bila kata bermula terbenam matahari, kata para ulama, ghurubus syams, terbenam sampailah kepada qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Saya ulang, terbenam matahari sehinggalah kepada sebelum terbitnya fajar. Maknanya anak-anak tabyidlah dengan niat itu bermula daripada daripada terbenam matahari sampailah kepada tulu'il fajr. Sebelum azan subuh tu selalu niatkan nak tengok malam, walaupun tadi kat surau dah semayang. Contohnya ini sekarang ni PKP, kita tak semayang kat surau, kat rumah tadi ayah pun dah ajak tadi lepas tarawih pun dah nawaitu shauma ghadin dah niat dah saja puasa pun dah buat tadi. Tak apa, balik lagi nak tidur, baring letak kepala pun tak apa, ulang balik. Itu dia tabyid. Mereka mengulang-ulangkan pada waktu malam tu niat puasa. Esok aku niat puasa ya Allah, saja aku puasa esok ya Allah kerana Engkau ya Allah, aku puasa untuk Engkau esok ya Allah. Apalah ada punya cakapnya tu terpulang. Tapi saya akan ceritakan secara khusus boleh ke tak boleh kita niat dalam bahasa-bahasa yang lain. Baik. Jadi bila sebut tadi, bila kata selepas terbenam matahari dan sehinggalah sebelum terbitnya fajar, itu tempoh dia untuk niat. Tu adik Muammar tadi.
dia confused, dia ragu-ragu, bila aku dengar orang kata macam ni, aku dengar kita dengar kata orang tu, ya boleh, bukan kata tak boleh mendengar apa yang orang bagi tahu, sebab itu menjadi ilmu pada kita juga. Tapi cuma bila datang keraguan, kita mesti cari jalan untuk mendapat jawapan yang lebih tepat. Bila ada orang kata kawan kata macam ni, jadi ini jawapannya tadi, kata ulama, bermulanya terbenam matahari sehinggalah sebelum terbitnya fajar itu. Baik, disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa man lam yubayyit, siapa yang tidak memalam-malamkan, wa man lam yubayyit as-siyam, siapa yang tak memalam-malamkan puasa ni, maknanya niatlah tu, niat pada malam hari. Kata qabla al-fajri, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, tidak dikatakan berpuasa. Ni kena hati-hati. Kalau siapa yang tak puasa, tak niat puasa, dia tak niat daripada terbenam matahari sampai ke terbit fajar. Contoh Ustaz kata, contoh dia bangun-bangun tersedar matahari dah tegak, dah cerah dah, wasyamsu fi zahrihi, matahari dah nampak jelas dah, pukul 7 boleh jadi 7.30 baru sedar daripada tidur tu. Dia pun boleh tak berpuasa? Boleh, dengan syarat malam tadi dia dah niat puasa. Sebelum terbitnya fajar dia dah niat. Sebab kita tak macam mana, mungkin boleh jadi dia tak sedar pun, bukan sengaja, dia tak sengaja pun langsung satu rumah tu tak sedar untuk sahur pagi tu. Jadi kalau dia ada niat, alhamdulillah dia boleh teruskan berpuasa. Tapi siapa yang dia tidak berniat, dia tak niat, alamak memang tak niat puasa, memang langsung dia pun terlupa nak niat. Lagi-lagi hujung-hujung puasa nanti tengok, hujung-hujung Ramadan orang sibuk nak beli macam-macam, beli baju ni, PKP ni, COVID-19 ni mungkin kurang sikit, orang nak membeli belah ni, orang banyak duduk di rumah, boleh jadi orang akan lebih berhati-hati, orang lebih menjaga puasa. Tapi kalau tengok tahun-tahun sebelum ni, orang bila dah hujung tahun, orang dah sibuk nak beli baju raya, orang nak beli langsir raya, beli kursi raya, beli semua, selipar raya, semua raya lah. Waktu tu bila dah hujung, tak ada dah nawai tu, saum Ramadan tu tak ada dah. Mula-mula je ayah kata, okey anak-anak semua, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mula-mula je, lepas tu tak ada dah niat puasa tu, pada hujung puasa nanti tak ada dah, sampai lupa nak niat. Hati-hati anak-anak semua, bila tak boleh puasa, sebab bukan tak boleh puasa, maka tak sah puasanya. Bila dah batal, bila dah tak sah puasanya sebab tak niat tadi, dia pun kalau macam tu, baik kita makan je dah tak boleh puasa pun tak boleh juga, kata ulama, walaupun tadi puasanya itu sudah tidak sah kerana tidak ada niat. Tolong ambil maklum, tolong dengar, walaupun dia ni tadi tak sah dah puasanya sebab kerana dia tak berniat pada malam hari, boleh tak dia makan? Tak boleh makan juga, tetap berpuasa tapi tidak sah. Kenapa kena? Dah tak sah puasa, kenapa tak boleh makan Ustaz? Baik makan je, bazir je macam tu je, kan diterima pun. Sebab ulama kata haram, ulama tak syafi'i kata haram dia makan dan minum, sedangkan tidak ada keuzuran baginya. Faham uzur? Sesuatu yang dia tak ada uzur, cuma dia sihat apa semua, tak ada masalah, dia bukan musafir, dia bukan sakit pun, cuma dia tak sah puasanya tadi kerana dia tak niat tadi. Jadi kata ulama, tetap dia mesti melakukan perbuatan orang yang berpuasa terus juga sampai kepada sampainya terbenam matahari azan maghrib. Dia kena menahan diri juga, sebab tidak ada kelonggaran pada dirinya kerana atas, walaupun dia tadi tak niat puasa. Faham tak anak-anak semua? Jadi kita walaupun tak niat tadi, batal dah, memang dah tak sah puasa sebab tak niat pada malam hari tadi, daripada terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar.
wajib tetap dia meneruskan puasanya sebab dia tidak keuzuran. Sebab orang yang dikatakan uzur tu nanti kita akan bahas akan datang, insya-Allah. Okey. Jadi perhatian pada anak-anak, siapa yang tak niat tu kena hati-hati sentiasa. Sebab tu dia kata tabit, berulang-ulang lah kalau boleh malam tu, sepanjang malam tu kita ni tikrar. Ulang tak apa, lepas isyak niat lagi, lepas maghrib, lepas solat maghrib tu niat lagi, lepas isyak niat lagi, lepas sembahyang tarawih niat lagi, nak tidur malam niat lagi, pagi tu bangun sahur pun niat lagi, hari ni puasa, ya Allah saja aku puasa hari ni, Allah kan engkau ya Allah. Jadi maknanya apa dia, kita sentiasa berniat. Tak apa, tak ada masalah. Bukan kata mesti niat tu sekali je, supaya kita melazimkan niat tu untuk menjaga puasa kita tu sempurna. Jadi baik anak-anak faham dah sekarang ni, bilakah waktunya tempoh untuk kita berniat puasa tadi? Ustaz ulang nota, iaitu bermula terbenam matahari sehinggalah sebelum terbitnya fajar. Bukan lepas terbit fajar baru nak niat, tak boleh. Okey. Jadi anak-anak semua, kata Nabi SAW sebagai kesimpulan sikit Ustaz nak bagi, apa dia? Nabi sebut wa man lam yubayyit, siapa yang tidak memalam-malamkan niat itu. Maknanya siapa tak niat pada malam hari lah, maksudnya as-siyam, puasanya itu qabla al-fajri, sebelum terbitnya fajar. Okey, fala siyama lahu, tidak sah puasanya, tidak dikatakan berpuasa. Maknanya apa dia? Kita kena niatlah puasa itu sebelum terbitnya fajar. Ada juga yang terbit fajar ni kita tak tahu ni. Budak-budak sekolah rendah ni dia tak faham. Terbit fajar tu dia ingat terbit matahari. Terbit fajar dan terbit matahari tak sama. Anak-anak semua, terbit fajar itu apa dia? Iaitu masuknya azan subuh. Kenapa waktu tu azan dilaungkan? Kalau anak-anak belajar ilmu sains, terbit matahari itu iaitu terbitnya jasad matahari itu sendiri. Nampak jasad. Terbit fajar itu apa dia? Cahaya matahari yang paling awal-awal mula sekali yang nampak. Kalau kita duduk tempat tinggi, kalau duduk atas kapal terbang lah, kita kata tempat yang tinggi, kita akan nampak cahaya seperti benang putih. Seperti benang putih itu dipanggil terbit fajar. Bukan terbit matahari, badan dia mula keluar. Nampak badan pertama dia tu sikit, nampak badan matahari keluar tu dipanggil terbit matahari. Itu beza di antara terbit fajar dan juga terbit matahari. Jadi anak-anak jangan confuse, yang mana dikatakan fajar, mana katakan matahari. Terbit fajar dan matahari boleh beza. Jadi anak-anak, insya-Allah Ustaz doakan anak-anak semua puasa tahun ni kita faham. Ni berubat niat, nanti Ustaz akan sambung lagi pada rancangan seterusnya. Kita cerita pasal puasa je. Ustaz akan cerita pasal puasa je tahun ni. Dan untuk sepanjang Ramadan ni, untuk anak-anak, supaya kita ulang kaji ilmu puasa ni, supaya puasa kita tu lebih baik, supaya puasa kita tu lebih sempurna, supaya puasa kita tu diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi untuk yang akhirnya tadi Ustaz nak sambungkan sikit tentang niat ni. Boleh tak mana-mana niat dalam bahasa? Boleh, sah niatnya, itu tak ada masalah. Itu dipanggil azam. Apa makna niat? Dipanggil azam. Azam dalam hati. Ada dia orang dia tak niat tapi sahur bangun. Dia kata sahur tu dah ni lah. Sahur tu pun dah kira niat dah tu. Tak, salah. Makan sahur, ada tak orang pagi tu dia walaupun dia sahur, dia niat tetap tak nak puasa? Ada, jangan kata budak-budak, orang tua pun ada bangun sahur tapi dia niat pagi tu makan pukul 10 aku kan aku cari kedai makan dulu lah. Sekarang PKP tak ada lah, tak boleh macam tu sebab semua duduk rumah. Ada tahun-tahun sebelum ni ada juga orang yang kena tangkap tak puasa. Pagi orang tengok dia sahur pagi tapi boleh jadi dia tu dia orang yang tak niat. Orang kalau betul-betul niat, berazam betul-betul, dia takkan azam puasa. Dia takkan pergi cari makan waktu hari siang. Jadi kena faham anak-anak. Jadi makan sahur tu pun bukan niat. Sahur makan tu adalah untuk melangsungkan kehidupan kita dalam bulan Ramadan tu, supaya kita ada tenaga itu. Tetapi niat tu lain. Niat kita adalah puasa Ramadan akan Allah Ta'ala. Jadi kena faham anak semua.
Boleh tak bahasa apa tadi pun sekalipun? Boleh. Tak seperti bahasa Arab, bahasa apa sekalipun boleh. Yang penting niat itu datang daripada azam hati kita itu, insya-Allah. Baik. Dalam mazhab Syafi'i yang terakhir ni, kita boleh dua kaedah cara niat. Ada cara niat tu ada dua. Pertama, kita boleh niat puasa untuk setahun. Setahun ke? Salah. Saja Ustaz ni nak tengok anak fokus tak? Sebulan. Boleh tak kita niat puasa sebulan tu Ustaz? Selamat sikit. Kalau terlupa pun puasa niat hari-hari tu, kita sebab dah niat sebulan. Boleh ke tak? Jadi Ustaz jawab. Tapi Ustaz nak beritahu dulu, ada dua jalan itu. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, boleh niat puasa untuk sebulan dan juga boleh niat puasa untuk setiap hari. Mana lebih baik Ustaz? Niat puasa sebulan lebih baik kot. Selamatlah Ustaz. Jadi kita tak tak ada susah-susah lah. Kalau kita tertinggal, terlupa pun sebab kita dah niat sebulan. Ada yang kata pula, hari-hari lah lebih baik. Hari-hari lebih baik, lebih bagus. Lebih kita ni rasa kita berpuasa tu betul-betul nak puasa. Contohlah dia kata macam tu. Nak. Baik, lagi Ustaz beritahu. Cuma yang mana afdal, Ustaz akan beritahu kejap lagi. Ustaz nak beritahu boleh keduanya untuk dilakukan. Niat sebulan pun boleh, niat puasa hari-hari boleh. Macam mana niat puasa sebulan? Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitu sawma syahri ramadhana hadhihi sanah billahi ta'ala. Ya Allah, aku niatkan puasa Ramadan ini sebulan. Ustaz betulkan balik. Nawaitu sawma syahri ramadhana kulli. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan ni sepenuh sebulan ni kulli. Hadhihi sana, tahun ini kerana Engkau ya Allah. Kalau bahasa kita, bahasa mudahlah Ustaz kata, sahaja aku puasa bulan Ramadan sebulan penuh ni ya Allah pada tahun ini kerana Engkau ya Allah. Tak ada benda, bukan kerana benda lain, kerana Allah. Semua lillahi ta'ala. Okey, kalau niat puasa untuk hari-hari, nawaitu sauma ghadin, saja aku meniatkan untuk berpuasa esok harinya. An ada fardu syahr Ramadan, untuk menaikkan fardu bulan Ramadan itu hadis sanah, tahun ini ya Allah lillahi ta'ala. Ataupun bahasa Melayu, saja aku puasa esok hari bulan Ramadan ni tahun ini kerana Engkau ya Allah. Mudah, begitu saja. Okey, bahasa yang mudah. Tapi kalau anak-anak yang dah boleh mungkin buat tahu hafaz niat tu, insya-Allah boleh niat dengan dalam bahasa Arab. Tapi kalau tak boleh juga, tak apa, boleh niat dalam bahasa apa saya pun. Yang penting dia datang daripada lintasan hati, azam dalam hati itu tadi. Okey, baik, selesai. Mana di antara dua ni lebih afdal? Sebelum saya kata mana afdal, kenapa mazhab Syafi'i dibagi dua jalan? Ihtiyar. Apa makna ihtiyar? Syafi'i ni hebat. Imam Syafi'i ni orangnya ulama yang betul hebat. Sebab dia nak jaga amal ibadah umat Islam itu dalam keadaan selamat. Itu bagi ihtiyar. Ihtiyar ni berhati-hatinya para ulama dalam untuk menjaga ibadah, lagi-lagi ibadah fardu. Jadi dikatakan harus dia berniat sebulan. Sebab kalau kita tengok Syafi'i ini, dia ikut guru dia dalam puasa niat sebulan. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik rahimahullah ta'ala alaih. Imam Malik, sebab tu dalam mazhab Maliki, apa dia? Niat berpuasa sebulan itu adalah sudah memadai. Tak perlu niat hari-hari dah. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanafi pula tak boleh, kena niat setiap hari. Tapi kita mazhab Syafi'i dua-dua boleh, niat sebulan dan juga niat hari-hari. Jadi Imam Syafi'i bagi jalan boleh, harus dia niat sebulan. Tapi yang niat hari-hari ni itu lebih afdal dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ustaz nak bagi cadangan, buat dua-dua. Masa awal mula-mula puasa hari semalam, kan, semalam kita hari pertama ni, hari masuk ni masuk hari kedua, kita dah niat sebulan. Lepas tu hari-hari kita niat juga. Tu yang tadi contoh berlaku macam adik kita atau siapa-siapalah bangun lambat
sedar-sedar matahari dah ni, dia terlupa pula ujung-ujung puasa pula, sibuk dengan benda lain. Dia dah niat sebulan penuh itu tadi. Itu ikhtiar tu, hati-hati dalam jaga ibadah supaya ibadah tu dalam keadaan sempurna. Jadi buat dua-dua lebih baik, baru jadi anak yang saleh dan salihah, anak yang terbaik, pemuda Islam yang terbaik. InsyaAllah kita jangan mensia-siakan jalan yang diberikan oleh para ulama ini. Kita ambil dulu jalan itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi puasa niatlah dengan dua-dua cara tadi, insya-Allah puasa kita itu lebih sempurna. Cukuplah setakat itu anak-anak. Nanti kita akan bincang siapa, mesti anda tanya, siapa yang yang dibenarkan untuk tak puasa ni Ustaz? Tadi Ustaz dah sebut tadi, walaupun dia tak niat, walaupun dia dah tak niat puasa, soal puasa tak sah, hari tu dia tetap kena menahan diri juga daripada makan dan minum. Macam orang puasa macam biasa, kena puasa macam biasa. Jadi siapa yang dikatakan uzur, tunggu rancangan seterusnya. Pertemuan akan datang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan Ustaz doakan untuk semua anak-anak di rumah, termasuk mak ayah anak-anak semua, keluarga anak-anak semua, siapalah semua umat Islam seluruhnya secara umumnya, kita mendapat puasa yang terbaik pada tahun ini insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.